Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan juga sertai saluran Telegram saya, Regi J. Ritaudin. Baik, saya akan buat live yang saya janjikan, iaitu menjelaskan kepada anda apa maksud shadow ban, tetapi bukan untuk live ini. Untuk sesi ini, saya nak bincangkan apa yang telah diutarakan oleh Menteri Besar Terengganu selaku calon Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri, pilihan raya kecil Kemaman. By the way, saya nak sentuh juga, tidak ada masalah dari sudut perlembagaan jika Menteri Besar bagi sesebuah negeri juga bertanding bagi kawasan parlimen, ya. Ini sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang dalam pembangkang. Jadi pelik bila ada desakan agar dia letak jawatan sebagai Menteri Besar. Itu memang perkara yang aneh lah. Okay, so anyway, sebenarnya ada kebenaran dalam kenyataan Menteri Besar Terengganu bahawa kegagalan kerajaan untuk menggantikan jawatan menteri, iaitu menteri kementerian yang dulu dipegang oleh Allahyarham Salahuddin Ayub yang meninggal dunia, ya, so dia tidak digantikan. Kementerian tu kosong dari sudut menteri lah, tak ada menteri yang menjawat ni dah 4 bulan. Okey, kalau anda masih ingat dulu masa tidak lama selepas Salahuddin meninggal dan kemudian berlaku pilihan raya kecil, sebelum pilihan raya kecil tu didakwa akan berlaku rombakan kabinet. Ura-ura memang bertiup kencang. Saya malah sebenarnya saya satu-satunya orang yang beritahu bahawa rombakan itu berkemungkinan amat tinggi tidak akan berlaku kerana Perdana Menteri akan hadapi masalah. Okey, gambaran diberikan kerajaan kukuh, tapi hakikatnya kerajaan ini saya rasa it's an open secret lah. Dalam Barisan Nasional ni ada berbelas-belas yang tidak sokong kerajaan walaupun tidak diisytiharkan. Kenapa tidak diisytiharkan? Bagi saya bacol lah. Tapi anyway, it's an open secret. So, walaupun ada 4 MP bersatu ke, 5 MP bersatu ke, esok ada 6 MP bersatu ke yang sokong kerajaan, tetapi risiko penumbangan kerajaan itu tetap ada. Dan jika kerajaan kukuh, you have 2/3 majority, sepatutnya tidak jadi masalah. Perdana Menteri tidak perlu, dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa tidak rasmi kita kata kowtow, tidak perlu tunduk pada kehendak mana-mana pihak. Dia boleh tentukan sendiri dan semua terima keputusan dia, siapa yang harus gantikan kerusi Salahuddin sebagai menteri. Tetapi bila benda tu tidak dapat dilakukan bagi 4 bulan, ia merisikokan menonjolkan satu masalah dalaman kerajaan, iaitu kerapuhan kerajaan. Walaupun ada majoriti 2/3, tetapi kalau Perdana Menteri tidak menamakan siapa menteri ganti itu, ia menunjukkan seolah-olah dia ada masalah nak isi. Barangkali mungkin sebab dia terpaksa cuba puaskan hati semua pihak. Dan Perdana Menteri ada reputasi dia cuba puaskan hati semua pihak sehingga dia terperangkap. So ini masalahnya. Dan kalau dalam keadaan 2/3, majoriti 2/3 masih tak boleh isi kerusi itu, mungkin itulah sebabnya dia ada UMNO nak jawatan itu. Zahid pun secara halus sudah suarakan dia nak jawatan dulu, dia nak kementerian ada dia suarakan lah. Dia nak jadi menteri entah apa dalam negeri kot. Anyway, I forgotten what he wanted to become. So masing-masing akan harapkan jawatan itu. So kalau mereka tak dapat, contohnya lah, kalau Zahid tak dapat apa dia nak, kau nak kata apa pun lah hubungan Zahid dengan Anwar, but politics is politics. Bukannya tak pernah sebelum ini Zahid mungkir janji. So dalam keadaan tak puas hati, apa sahaja boleh berlaku. Lebih-lebih lagi dia sudah dilepaskan daripada tuduhan. Dan kemudian kalau kau tak puaskan hati Sabah dan Sarawak, cerita dia lain. So, kemudian dari dalam pula ada permintaan-permintaan di dalam Pakatan Harapan
untuk satu kerusi itu. Contohnya amanah. Bagi amanah itu kerusi kami. So anyway, so pada masa itu didakwa akan ada rombakan. Rombakan ini pun amat sukar bagi Anwar laksanakan. Okey, kalau menteri-menteri tak berfungsi, kalau kau buang Rafizi Ramli sebagai contoh, because Rafizi Ramli gagal segagal-gagalnya, okey, sebagai menteri ekonomi. Keadaan ekonomi negara buruk. Okey. Kalau anda dan banyak yang dia beritahu tak masuk akal, malah seolah-olah menghina rakyat bagi saya. Dan ada yang bersifat pelik lah, dia boleh buat cadangan-cadangan tertentu. Dan apa yang dia beritahu sebelum PRU 15 bahawa mereka semua tak betul apa semua, at last keadaan lagi teruk, dia sendiri tak tahu nak buat apa. So tapi kalau kau ubah Rafizi is your deputy, timbalan dalam PKR, boleh jadi macam-macam masalah. Ya, kalau contohnya 2-3 kita tahulah siapa tak boleh lakukan kerja, then ada masalah. So dia tidak boleh rombak, ya. That's why masa tu saya beritahu 4 bulan lepas, saya kata rombakan tu berkemungkinan tinggi tak akan berlaku. Kalau berlaku pun lama lagi. Mungkin sekarang berlaku selepas ni, saya tak tahulah. Okey. So nasihat saya kepada kerajaan, jangan tonjolkan masalah dalaman anda. That's my point. Sebab kita tahu, it's an open secret, kerajaan ini rapuh dalam kukuh. Kalau memang tak wujudlah ungkapan begini, jadi saya ciptalah hari ini. Dia rapuh dalam kukuh, dia lemah dalam kukuh. Jadi penampilannya, kalau kita lihat, dia 2/3 majority, dia kukuh. But that is on the surface. Tapi kalau sekadar lihat 2/3 atau lebih 2/3, dan kemudian anda nak ramalkan ikut nombor itu, bahawa kerajaan ini kukuh, itu mengarut. Sebab itu dalam perlembagaan tidak ada tertulis kalau ada kerajaan ni ada kerusi 2/3 yang duduk dalam parlimen, dalam blok kerajaan, itu bermakna Perdana Menteri sah ada majority. No, perlembagaan doesn't say that. Perlembagaan kita memerlukan, kalau nak uji keabsahan, perlu buat usul percaya atau usul tidak percaya dan sebagainya. Okay, they don't talk kita lihat kerusi duduk mana, kalau mereka duduk sana, kira Perdana Menteri ada majority. That's why mereka tak rujuk kepada kerusi. So ini adalah contoh terbaik. Walaupun ada 2/3, tetapi kalau berbelas-belas MPBN jika benar tidak menyokong, maka andai kata something happens, which saya tak nak, saya dah beritahu saya tak nak bincang, tapi just untuk tujuan menjelaskan poin saya, Sabah dan Sarawak ikut dan sebagainya, ianya akan tumbang. Dan untuk elakkan itu, Perdana Menteri perlu puaskan hati semua pihak. So ini akan menjadikan diri dia bercelaru, kerana bila dia masuk office, perangainya adalah cuba puaskan hati semua orang, bukan hanya babak jawatan, even babak kenyataan-kenyataan yang dia buat berhubung dengan isu-isu semasa, ya, dia cuba puaskan hati semua orang. Dan dia terperangkap isu bahasa Tamil sebagai contoh dalam kempen, sampai orang dalam kerajaan terkejut, dia tak bincang, terus pergi ke satu jamuan, dia pergi janji, ya, dia cuba puaskan hati semua orang yang duduk depan dia. So memang Perdana Menteri atau kerajaan perlu hentikan benda tu, dan satu-satunya cara ialah untuk mengisi jawatan KPDN. Menteri yang meninggal tu kena digantikan sekurang-kurangnya. Kalau tidak, anda menonjolkan bahawa kerajaan ini teramat lemah, Perdana Menteri teramat lemah. Itu poin saya. Jadi saya setujulah dengan Menteri Besar Terengganu, bahawasanya ini menunjukkan something lah, ia menandakan sesuatu. Okay, so kalau saya Anwar, lepas ini esok saya dah umum dah, atau Monday saya dah umum dah siapa menteri yang gantikan Salahuddin. Habis cerita. Ya, kalau kerajaan benar-benar kukuh,
Malah saya akan rombak. Saya akan buang menteri-menteri seperti Rafizi sebagai contoh. Itu confirm saya akan buat. Dah ada 2-3 lain lah. Saya biar Anwar guna kebijaksanaannya. Dan saya akan serahkan kepada keadaan. Saya akan tunjulkan siapa saya. This is my job. I'm the PM. I call the shots. Dan ini saya telah lakukan. Dan saya akan serah kemudian kepada keadaan. Jika mereka benar-benar ingin kerajaan ini kekal, mereka tidak akan berlaku apa-apa langkah. Dan dengan itu sekaligus saya akan buktikan bahawa yes, saya ada sokongan kukuh 2/3. Kalau anda takut lakukan itu, maknanya anda lemah sebab anda takut akan hilang kuasa. Ya? So jangan beri rakyat fikir begitu, dan rakyat memang sudah fikir begitu sebab anda tidak boleh isi jawatan tu, dan tidak dijelaskan mengapa kementerian itu tidak diisi, sedangkan itu kementerian yang amat penting dalam keadaan berlaku krisis makanan. Okay, so something is wrong. Betul kan? Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.